peranan wali Allah yang terpenting yang disebut oleh Ibnu Athilah di dalam hikmahnya, di akhir hikmahnya. Setelah Ibnu Athilah menyebutkan subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi, akhir sekali dia menegaskan walam yuwassil ilaihim illa man arada an yuwassilahu ilaihi. Akhir itu, bahagian akhir hikmah itu menyebutkan walam yuwassil ilaihim, dan Allah tidak menemukan, tidak memperkenalkan sebenar-benar kenal seseorang mukmin terhadap mana-mana walinya, kecuali orang yang telah dikehendaki oleh Allah untuk mengenal Allah sebenar-benar kenal sampai kepada hakikat dan makrifah. Dengan ini bermakna tuan-tuan, kalaulah kita dipilih oleh Allah untuk mengenal seseorang walinya sebenar-benar kenal, sehingga kita mau menjadi muridnya, kita tahu betul-betul ini wali Allah, aku tak mau tinggalkan, aku mesti jadi muridnya. Apa tujuannya? Tujuannya ialah supaya kita yang bertemu wali tadi dapat mengenal Allah, menerusi didikan tarbiyah daripada wali itu sampai kepada hakikat dan makrifah. Di India tuan-tuan ada satu cerita lah. Ada seorang wali Allah yang berasal daripada Samarkand, bernama Syekh Muhammad Baqi Billah. Dia telah diperintahkan oleh gurunya, juga berasal daripada Samarkand. Samarkand ini satu daerah di negeri Uzbekistan. Disitulah makam Imam Bukhari. Saya dah sampai, saya dah melawat makam Imam Bukhari tahun 2008 atau 2009. Jadi Muhammad Baqi Billah ini diperintahkan oleh gurunya bernama Syekh Muhammad Amkani. Syekh Muhammad Amkani ini, dia nampak muridnya Muhammad Baqi Billah ini memang betul-betul seorang wali. Jadi diperintahkan oleh gurunya, engkau pergi sebarkan ilmu tasawuf ini di India. Kau duduklah di Delhi. Dia pergilah tuan-tuan, jalan kaki berbulan-bulan sampai di Delhi. Sekejap saja tuan-tuan, di Delhi muridnya ramai, beribu. Orang dapat, sebagian orang alim dapat mengenal, oh ini wali Allah. Ada satu cerita yang menarik perhatian saya. Sesudah beliau berdakwah menyebarkan ilmu tasawuf di Delhi, ada seorang ulama besar yang mau mengerjakan haji, berasal daripada satu daerah bernama Sirhind. Sirhind ini di luar kota Delhi. Kalau kita naik bas 3 atau 4 jam, 100 meter lebih, 1 kilometer lebih ya. Dan saya pun dah pergi. Syekh Ahmad Sirhindi ini ulama besar. Dia nak pergi haji. Pada masa itu bila nak pergi haji daripada Sirhind mesti melalui kota Delhi. Bila dia singgah di kota Delhi, orang ramai bercakap-cakap tentang Syekh Muhammad Baqi Billah.
seorang alim, seorang wali. Lalu si Ahmad Sirhindi ni tuan-tuan tertarik hati. Dia pun tengok si Muhammad Baqi Billah. Dalam hatinya, memanglah ini wali Allah. Aku nak belajar. Aku batalkan niat aku nak pergi haji tahun ini. Pergi haji boleh bila-bila. Peluang menemui seorang wali Allah, inilah masanya. Jadi akhirnya dia belajar, tuan-tuan. Dia belajar dalam setahun. Dia rasa berbagai ilmu yang ada di dalam dada si Muhammad Baqi Billah ni tercurah ke dalam dadanya. Dan Muhammad Baqi Billah pun tahu si Ahmad Sirhindi ni boleh menggantikan tempatnya. Kebetulan, tuan-tuan, Muhammad Baqi Billah ni umurnya tak panjang. Umur 41 dia meninggal, muda, dan dikebumikan di Delhi. Saya pun pernah melawat makam dia. Dia meninggal dunia pada tahun 1012 Hijrah. 1012 Hijrah, 1012 Hijrah. Bila dia meninggal dunia, memang sudah diwasiatkan Ahmad Sirhindi menggantikan tempatnya. Akhirnya, tuan-tuan, Syekh Ahmad Sirhindi ini menjadi seorang alim besar, bukan saja dalam bidang ilmu biasa, tapi juga dalam bidang ilmu tasawuf. Beliau dapat mengarang banyak kitab-kitab tasawuf. Antaranya yang mengagumkan kita semua ialah kitabnya Maktubat dan berbagai risalah. Maktubat ini ditulis dalam bahasa Parsi tak salah, dan sudah diterjemahkan ke bahasa Arab. Syekh Ahmad Sirhindi ini menjadi tokoh yang hebat di India. Beliau meninggal dunia pada tahun 1032 Hijrah. Beliau, tuan-tuan, seorang ulama yang berani menentang, seorang ulama tasawuf yang bangun menentang agama baru yang dicipta oleh Maharaja Mughal di India, Akbar. Maharaja Akbar, kerana dia terdesak dari segi politik, dia fikir kalau dia sungguh-sungguh supaya orang India berpegang pada Islam, orang Hindu tak mau. Orang Kristian pada masa itu sudah ada juga, mungkin tak mau. Jadi dicipta agama baru. Agama baru yang diciptanya ni, beliau sendiri menjadi ketua agama, dinamakan Dinul Ilahi. Lalu Syekh Ahmad Sirhindi ini, tuan-tuan, bangun menentangnya. Dia bangun menentang kerana berlawanan dengan asas-asas agama Islam. Akhirnya beliau ditangkap, dipenjarakan. Sampailah Akbar meninggal dunia, lalu tempatnya digantikan oleh anaknya bernama Jahangir. Jahangir ini sadar bahawa ayahandanya Akbar telah silap, telah salah. Lalu Syekh Ahmad Sirhindi dibebaskan setelah beliau dipenjara lebih daripada 2 tahun. Setelah dibebaskan, tuan-tuan, Jahangir lantik dia untuk mengetuai satu jawatan kuasa bagi membentuk satu pentadbiran negara. Akhirnya berjayalah Syekh Ahmad Sirhindi ini membentuk
pentadbiran kerajaan Mongol di bawah pemerintahan Maharaja Jahangir, disingkirkan orang-orang Hindu. Jawatan kuasa ini terdiri daripada ulama-ulama Islam. Jadi kerana itu, mulai daripada pemerintahan Jahangir ini, agama Islam mula bersinar. Dan bila beliau meninggal dunia, digantikan tempatnya oleh Maharaja Aurangzeb. Pada masa pemerintahan Aurangzeb, agama Islam berkembang dan bersinar dengan baiknya. Ini semua adalah usaha dakwah yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Sirhindi. Sebab itulah beliau dikenali dengan gelaran Mujaddid Al-Fusani. Mujaddid 1000 yang kedua dalam kalender Islam. Kerana Syekh Ahmad Sirhindi ini meninggal dunia pada tahun 1032 Hijrah. Apa yang menarik perhatian kita, tuan-tuan, ialah Muhammad Baqi Billah itu wali Allah. Maka muridnya Syekh Ahmad Sirhindi juga menjadi wali Allah. Lalu bila Ahmad Sirhindi ini meninggal dunia, tempatnya digantikan oleh anaknya sendiri, anak lelakinya sendiri bernama Syekh Maksum. Syekh Maksum ini bila meninggal dunia digantikan tempatnya oleh anaknya, iaitu cucu Syekh Ahmad Sirhindi bernama Syekh Saifuddin. Bila Syekh Saifuddin ini meninggal dunia, digantikan tempatnya oleh Syekh Muhammad Baduwani. Bila Syekh Muhammad Baduwani digantikan tempatnya oleh Syekh Samsuddin Janjanan. Bila Syekh Samsuddin Janjanan meninggal dunia, digantikan tempatnya oleh Syekh Abdullah Dihlawi yang meninggal dunia pada tahun 1240 Hijrah. Jadi semuanya 7 orang ini, tuan-tuan, daripada awal abad 11 1012 Hijrah sampai 1240 Hijrah, lebih kurang 200 tahun lebih, ada 70 orang, ada 7 orang ulama besar yang bertaraf wali Allah. Kenapa berakhir pada Abdullah Dihlawi? Sebab semasa beliau hidup, datang seorang ulama daripada Basrah, Syekh Khalid, belajar daripada Abdullah Dihlawi. Maka tersebarlah ilmu tasawuf dibawa oleh Syekh Khalid. Seolah-olah di India itu sudah tidak ada murid-murid Syekh Abdul Dahlawi sehebat Syekh Khalid. Jadi apa yang saya nak ceritakan ni, tuan-tuan, peranan wali Allah seperti yang disebutkan oleh Ibn Attillah, bahawa bila kita ditemukan oleh Allah kepada seorang walinya hingga kita jadi muridnya, insya-Allah kita akan dikurniakan oleh Allah ilmu yang tinggi, iaitu makrifah, dan kita juga akan dijadikan oleh Allah sebagai walinya.